1000 tahun bertapa, kenaikan abadi. Mata terbuka, aku kembali ke bumi. Jangan datang dekat. 3 bulan di sini telah jadi neraka dunia bagi keluarga aku. Akhirnya tiba juga 1000 tahun. Aku sudah 1000 tahun di dunia ini. Akhirnya boleh mencapai tahap makhluk abadi. Inikah rasa kenaikan abadi? Alam kayangan aku datang. Jabatan Meteorologi Bandar ini ramalkan, malam ini ribut petir besar. Warga harap berhati-hati. Inikah alam kayangan? Ini bumi. Aku kembali. Tempat ini kelihatan biasa. Mak, aku nak beli ini. Baik, jangan lari. Ya, aku ingat tempat ini. Nampaknya aku bukan saja gagal naik ke alam kayangan yang legenda, tapi pulang ke kampung halaman aku. Imbasan minda rohani. Tenaga spiritual bumi hampir kering. Bahkan 1/10.000 kuasa aku pun tak dapat digunakan. Faris Rahman. Benar-benar kau? Rupa-rupanya betul orangnya. Kau itu, Akulah, Sarah Iskandar. Sarah Iskandar. Dalam ingatan aku, memang ada orang ni. Oh, kau rupanya. Maaf, lama tak jumpa, tak kenal tadi. Baru 3 bulan tak jumpa. Teman semeja Sarah pun kau lupa? Aku dah bertapa 1000 tahun di dunia abadi. Tapi di sini baru 3 bulan. Baru 3 bulan? Kalau macam tu, maka aku dengan ayahku Ain Rahman. Keluarga kau? Kenapa? Keluarga aku, ada apa dah jadi? Ini, yang penting kau dah balik. Cepat balik tengok keluarga kau. Mungkin dalam kesusahan sekarang. Apa? Jangan datang dekat. Langkah lagi, aku lawan habis-habisan. Aduh, takutnya aku. Ngeri betul. Jangan buang masa, tangkap dia. Bawa pada Tuan Muda Rizwan. Jangan bagi dia tunggu lama. Baik. Jangan datang. Kau ni, kau dah diberi muka masih tak nak? Tuan Muda Rizwan suka tuah kau. Jom ikut kami. Lepaskan, aku tak nak pergi. Mati pun aku tak ikut kau. Berani gigit aku? Hari ini aku ajar kau. Tahu akibat langgar aku. Siapa berani? Budak kurang ajar mana ni? Lepas kalau nak hidup, pergi jauh. Berani sentuh adik aku? Kamu semua siapa? Aduh, tangan aku. Kalau bunuh semua orang ini sekarang, habiskan mereka. Nanti Aina takut. Aku tak bunuh kamu. Cuma tak nak kotorkan lantai rumah. Cepat pergi. Ya, kami pergi. Terus pergi. Aina, jangan takut. Mereka semua dah pergi. Tak ada yang berani buli kau lagi. Sejak kau hilang, Mak cari kau setiap hari di luar. Tapi, satu malam, dia dilanggar oleh Tuan Muda Kaki Pesta, Rizwan Mahmud, yang mabuk memandu. Dia... Apa kau cakap? Mak dah tiada? Mister. Lepas tu, aku tak boleh terima pergi jumpa Rizwan Mahmud nak minta keadilan untuk Mak. Tapi si jahat keluarga Mahmud tu, dia cuba padaku. Sudah, Aina. Jangan cakap lagi. Abang dah faham. Dendam kau dan Mak, Abang pasti balas. Abang, keluarga Mahmud di sini memang terkenal jahat, berkuasa dan berpengaruh. Jangan buat benda bodoh. Tenang, Abang ada pertimbangan. Abang pun banyak benda berlaku masa ni. Jangan risau pasal Abang. Buat tunggu di rumah dengan tenang, tunggu aku pulang. Tuan Muda Rizwan, dengar-dengar, awak ada minat dengan seorang gadis kan? Perempuan tua ini dah bosan. Lebih baik panggil gadis itu, biar kami cuba rasa. Tak payah tergesa. Aku dah hantar orang ambil dia. Tapi biar aku beritahu dulu, barang baik aku main dulu.
Korang semua tunggu giliran, faham? Tak masalah, ikut cakap Tuan Muda. Minum habiskan. Apa dah jadi? Orang yang aku suruh kamu tangkap mana? Mana dia? Tu, Tuan Muda, ada sedikit masalah. Orang tak berjaya dibawa balik. Tak guna. Semua tak guna. Gadis kecil pun tak boleh selesaikan. Aku bagi kamu semua kerja. Apa gunanya? Tuan Muda ampun, Tuan Muda ampun. Bukan saya tak berguna. Tapi di rumah gadis tu, ada keluar satu makhluk ganjil. Kami langsung tak lawan dia. Mengarut, jangan buat cerita. Latar belakang gadis tu, aku dah siasat habis-habisan. Cuma ada ibu yang dah mati dalam keranda dengan abang yang hilang entah ke mana. Mana mungkin ada orang lain tolong dia? Itu, orang tu macam abang dia. Kalau dia pun apa lagi? Budak mentah. Kurang ajar. Berani lawan keluarga Mahmud? Pandu jalan, aku nak pergi sekarang. Senang je nak pijak dia. Tak payah awak cari. Aku dah sampai. Itu dia Tuan Muda Rizwan. Dialah budak itu yang lumpuhkan orang kita. Budak kurang ajar. Kau tahu siapa aku? Berani buat hal di keluarga Mahmud? Nak mati ke? Siapa kau tak penting langsung. Aku anak tunggal Faruk Mahmud, orang terkaya Lembah Suria. Di Lembah Suria, akulah raja. Akulah pemerintah. Jadi sekarang faham? Kau tak mampu lawan aku. Kalau bijak, hantar adik kau ke sini. Layan aku puas-puas. Mungkin aku lepaskan nyawa hina kau. Kau pun nak rosakkan adik aku. Macam ni juga. Tak semestinya. Tengoklah dia nak dengar kata tak. Tahu layan orang tak? Aku faham. Kamu semua ni lebih teruk lagi daripada pengamal sesat. Kau merepek apa? Tak ada apa. Orang macam kamu, hidup lama pun dosa. Masa untuk hantar kamu semua. Kenapa tunggu? Gempur dia? Bunuh dia? Hari ini aku nak cari dia berkeping-keping. Serbu, serbu. Kau buat apa? Dia bunuh orang, lari. Lari kalau tak mati. Mati. Saudara, maksudku pahlawan. Kami tak ada kaitan dengan dia. Jangan bunuh aku. Aku ada duit, berapa pun aku beri. Tolong jangan bunuh aku. Tak guna. Sesiapa yang berniat jahat pada adikku, semua mesti mati. Jangan bunuh aku. Aku mohon jangan. Salah aku. Aku tak berani lagi. Aku beri duit, banyak duit. Lepaskan aku. Jangan tergesa. Kau lain dari mereka. Kau bunuh ibu aku, nak rogol adikku pula. Aku takkan biar kau mati senang begini. Kau nak buat apa? Ayah aku orang terkaya. Kau berani sentuh aku? Dia takkan lepaskan kau. Bunuh kau? Terlalu mudah. Kau bunuh ibu aku, mengidamkan adikku. Aku akan buat kau hidup pun terseksa. Mati pun tak mampu. Abang, akhirnya abang balik. Cepat, tengok ada kecederaan tak? Abang okey, langsung tak cedera. Dendam untuk kau dan mak. Abang dah balas, mulai hari ini, tak ada yang berani ganggu kau lagi. Aku tak takut. Asalkan abang ada di sini. Aku tak takut apa-apa. Sudah, semua dah berlalu. Jangan takut, pergi tidur di bilik. Abang akan jaga kau selalu. Geng tak guna. Kamu semua mengaku tabib agung. Tapi penyakit anak aku pun tak dapat dikenal pasti. Apa guna aku upah kamu? Ayah sakitnya. Anak baik ayah ada di sini. Budak keluarga Rahman tu yang buat aku begini. Ayah, kena balas dendam untuk aku? Bunuh dia! Bunuh seluruh keluarganya! Diam semua buat apa? Saya boleh selamatkan anak aku. Aku bayar berapa pun boleh. Tuan Faruk, Tuan Muda bukan sakit biasa. Dia kena ilmu sumpahan. Ilmu perubatan kami tak mampu merawat. Hanya Maha Guru tahu sebenar. Boleh hapuskan sumpahan ini? Cepat pergi. Guna semua hubungan. Tak kisah berapa kosnya.
Pastikan bawa maha guru tertinggi ke sini. Baik. Pengurus Zulkifli, siasat keluarga Rahman sekarang, semua latar belakang mereka. Berani dia sakiti anak aku nak seluruh keluarga Rahman, bayar dengan darah. Abang bangunlah. Nanti lambat ke sekolah. Aku masih kena pergi sekolah? Abang, awak cakap apa ni? Awak kan pelajar. Semestinya kena pergi sekolah lah. Rasanya tak perlu. Sekolah tak ada guna untuk aku. Abang, kenapa awak tak ada cita-cita begini? Aku harap awak dapat masuk universiti baik, cari kerja stabil nanti. Kita boleh hidup aman bersama. Sudahlah. Jangan menangis. Aku pergi sekolah, boleh? Kalau aku bagi tahu Aina, aku makhluk abadi bertapa 1000 tahun. Dia pasti sangka aku gila. Siapa percaya? Abang sendiri seorang dewa? Keluarga kita kekurangan duit. Entahlah benda ini, di dunia ini ada nilai atau tak. Selamat datang. Adik, lihatlah sesuka hati. Nak yang mana? Cakap dengan aku beri diskaun. Bos, tolong tengok. Benda ini berapa nilainya? Batu ini nampak jernih. Cuma saiznya kecil sikit. RM6,500, boleh? Cuma segitu? Tapi ini yang paling teruk. Batu raw tahap rendah. Aku ada banyak sangat. RM6,500 pun dah cukup. Boleh, kita deal. Baiklah, adik. Pergi ke bilik rehat belakang. Duduk sekejap. Aku suruh orang ambil duit. Datuk, kedai ini betul-betul boleh cari barang bagus ke? Ya, semestinya. Pandangan Datuk takkan salah. Ini memang tulen batu roh. Bos, benda ini awak jual berapa? Oh, yang ini? Awak rasa patut letak harga berapa? Nombor ini macam mana? Alamak. Ini harga kos aku ni. Tak boleh jual. Bisnes rugi macam ni tak boleh buat. Baiklah, aku tak nak berbelit-belit. Harga terus RM13 juta. Macam mana? Apa? 13 juta? Masih kurang ke? Alamak, aku dah agak. Nilai khazanah macam ni. Langsung tak boleh diukur dengan duit biasa. Wah. Orang tua nampak berwibawa. Rupanya orang yang mudah ditipu, tak kenal barang. Hari ini nasib betul-betul baik. Tak apalah. Nampaknya tuan memang suka 13 juta. Jadilah, deal. Baik, setuju. Datuk Iskandar, batu kecil macam ni. Boleh nilai 13 juta? Orang biasa langsung. Tak nampak keistimewaannya. Ini bukan batu biasa. 2 biji batu ni memancarkan tenaga spiritual yang murni. Bagi pengamal tahu, ianya khazanah yang sukar dicari. Wah, rupanya begitu. Patutlah Datuk begitu teruja. Sebab itulah barang ni langsung tak ternilai. Nasib baik bos kedai ni. Buta tak kenal barang. Kalau tak manggil kita. Dapat rezeki besar macam ni. Balik nanti saya akan aturkan 1 jamuan penilaian khazanah. Jemput semua rakan dalam kalangan pengumpul. Bagi semua orang tengok khazanah luar biasa ni. Ferris, kau pun ada sini? Kebetulan pula. Oh, awak rupanya. Masalah keluarga awak dulu, semua dah selesai ke? Kalau ada susah, saya dan Datuk boleh tolong. Semua masalah dah selesai. Tak apa dah. Baguslah. Oh ya, awak pun minat dengan batu permata? Sikit-sikit lah. Saya cuma datang tengok-tengok je. Kebetulan, Datuk saya nak buat satu majlis apresiasi batu permata agung. Nak ikut sekali tak? Saya tak payahlah. Tempat macam tu tak sesuai untuk saya. Cucu saya Sarah ni, jarang-jarang ada kawan yang rapat. Janganlah menolak. Ikutlah pergi main. Kamu orang muda ni, perlu lebih banyak tengok dunia. Meluaskan pandangan memang bagus. Orang tua ni nampaknya peminat koleksi juga. Mungkin nanti saya boleh jual terus khazanah pada dia. Boleh jimatkan banyak hal. Baiklah kalau begitu. Memandangkan Datuk sudi menjemput, saya terima dengan senang hati. Terima kasih atas sambutan. Tuan Mahaguru Hasan dah sampai. Jemput masuk. Cepat jemput Maha Guru Hasan masuk. Akhirnya Maha Guru Hasan datang. Tolong cepat selamatkan anak saya. Dia hampir tak tahan lagi. Tuan Faruk, tenang dulu. Putra tuan ini bukan sakit. Dia dikenakan jampi sumpahan berbisa. Jadi anak saya masih boleh diselamatkan? Tolong selamatkan dia. Masalah kecil.
30 tahun mendalami tahu. Semua ini di mata saya. Hanyalah perkara remeh. Biar saya periksa. Siapa yang buat ini? Tenaga apa ini? Saya cuma pandang sekilas. Langsung kena serangan balas begini kuat. Tahap kerohanian pengguna ilmunya dalam tak terukur. Bukan saya mampu lawan. Maha Guru Hasan, kenapa? Tak apa. Tuan Faruk, ilmu sembahan di tubuh putra Tuan saya tak boleh selesaikan. Kecuali jumpa orang yang buat, minta dibatalkan sendiri. Kalau tak, tiada siapa boleh selamatkan dia. Saya faham, Juyun. Bawa Maha Guru Hasan rehat. Perkara yang saya suruh awak siasat dulu. Macam mana dah? Sudah jelas. Keluarga Rahman cuma keluarga biasa. Orang yang cederakan Tuan Muda itu namanya Faris Rahman. Orang ini kebelakangan rapat dengan keluarga Iskandar. Nampaknya dia dapat keluarga Iskandar sebagai pelindung kuat. Keluarga Iskandar cuma bangsawan biasa yang kaya. Tak perlu takut dengan mereka. Kau hubungi pembunuh upahan Balai Dewa Darah. Balai Dewa Darah. Pembunuh di sana, semua pengamal tulen. Upah mereka sangat tinggi. Gunakan separuh harta keluarga Mahmud. Tak kira apa pun kosnya. Mesti tangkap Faris Rahman. Bawa dia hidup-hidup balik. Aku nak dia hidup pun terseksa. Mati pun tak mampu. Semua ini koleksi, datuk saya. Pelbagai khazanah luar biasa. Kau lihat sesuka hati. Kenapa gerai itu dikerumuni orang? Apa yang dipamerkan? Itu barang baru datuk saya dapat. Majlis apresiasi kali ini, khusus untuknya saja. Datuk juga kata, dia nak jadikannya pusaka keluarga Iskandar. Oh, saya nak tengok. Barang apa ini? Boleh buat keluarga Iskandar layan begitu istimewa? Hah? Ini bukan batu roh rendah itu ke? Batu roh rendah? Apa kau cakap? Oh, tak ada apa. Saya cakap batu permata ini cantik. Budak kampung tak guna mana datang ni. Berani datang ke majlis penilaian khazanah Tuan Gua Iskandar. Cakap kosong. Ini kan batu roh bantu pemurnian diri, khazanah luar biasa. Kau ingat ini manik kaca buruk kat rumah kau ke? Memang batu roh, tak salah. Tapi ia memang batu roh rendah dunia fana tahap paling hina. Barang macam ni, jatuh pun kat lantai, aku malas nak tunduk pungut. Hahaha. Budak ni pandai sangat nak menipu. Sebiji batu roh ni boleh beli 10,000 nyawa macam kau. Dia cakap malas nak pungut. Nak cakap banyak dengan si bodoh tak kenal barang ni buat apa? Cepat halau dia keluar. Jangan rosak mood orang sini. Maafkan semua, dia kawan sekelas aku. Tak pernah tengok dunia. Jangan layan dia sangat. Kau pun diam sikit. Kalau Datuk Iskandar dengar, dia pasti marah. Aku tak tipu. Aku cakap yang sebenar. Sarah, tengoklah dia ni. The deal tak nak mengaku salah. Macam mana kau boleh berkawan dengan orang macam ni? Kalau ia ada kemampuan, tunjuklah barang yang lebih bagus. Supaya kami boleh tengok benda hebat. Ya, kalau tak ada cepat keluar. Jangan memalukan diri sini. Memandangkan semua tak pernah nampak. Barang yang benar-benar bagus. Kalau begitu, aku tunjuk sikit. Jangan nak tunjuk kuat sangat. Kita pergi dulu. Jangan cari pasal lagi. Tenang, aku tahu had diri. Apa ni? Ini gelombang tenaga roh. Bagaimana boleh muncul di bumi? Gelombang tenaga roh pengamal? Perkara ini pasti tak biasa. Kenapa diam je? Tadi bukan pandai sangat bual. Keluarkan tunjuk kat kami. Apa yang tergesa-gesa pasal artifak? Kalau tak nak mati, baring sekarang juga. Apa? Jangan merepek kat sini. Apa sebenarnya berlaku di luar? Tak baik. Orang Balai Dewa Darah dah sampai. Tak baik. Orang Balai Dewa Darah dah sampai. Balai Dewa Darah? Mesti mereka datang nak ambil batu roh ni. Semua lari cepat. Siapa yang datang? Orang Balai Dewa Darah. Kali ini mesti nak rampas batu roh ni. Perkara ini tak berkaitan dengan awak. Buat lari dari pintu belakang cepat. Awak pula? Aku dari keluarga Iskandar. Aku tak boleh lari. Aku kena tinggal tolong Datuk. Kalau begitu, memandangkan awak jemput aku, datang ke jamuan, aku teman awak keluar tengok. Hei, jangan keluar. Bahaya sangat. Tunggu aku. Keluarga Iskandar dah musnah. Sekarang pergi ke tempat seterusnya. Datuk. Jangan apa-apa, Datuk. Jangan sampai terjadi apa-apa. Jangan menangis, anak sayang.
Nanti Datuk Iskandar tak dapat temankan kamu lagi. Tidak, aku tak nak awak tinggalkan aku. Aku pergi panggil doktor sekarang. You pasti akan baik-baik saja. Kecederaan Datuk Iskandar ini aku sendiri tahu. Tabib sakti pun takkan mampu selamatkan. Temankan Datuk seketika ini sajalah. Datuk. Datuk kamu belum mati lagi. Nak jerit kuat-kuat buat apa? Tapi Datuk dia... Ke tepi sikit. Kalau lambat lagi, memang tak dapat diselamatkan. Awak boleh selamatkan Datuk Iskandar? Awak boleh selamatkan Datuk Iskandar? Lagipun aku masih berhutang budi denganmu. Aku tak suka berhutang dengan orang. Baguslah. Asalkan awak boleh selamatkan Datuk Iskandar, apa saja aku sanggup setuju. Tuan Tua Iskandar dah makan ubat roh aku. Patutnya dah tak apa. Budak, tadi di Dewan Jamuan kau lancang mulut. Kami ingat kau cuma nak tunjuk hebat dan saraf, walaupun sebenarnya tak mampu. Tapi sekarang nyawa orang dipertaruhkan. Bukan masa untuk kau buat main-main. Betul, hal besar nyawa manusia ini. Kau jangan sambung lagi. Tipu sara di sini. Kamu pula macam mana tahu aku tak mampu? Organ dalaman Tuan Tua Iskandar hancur. Kecuali ada tumbuhan roh legenda. Kalau tak, dewa pun tak boleh selamatkan. Sarah, jangan percaya penipu ini. Takziah, harap tabah. Tuan Tua Iskandar memang dah tak boleh diselamatkan. Kamu pun rasa aku penipu? Memandangkan semua pakcik-pakcik, kata Datuk aku dah tak ada harapan. Kalau dia cuba selamatkan, tak ada salahnya kan? Walaupun tak berjaya, sekurang-kurangnya dah cuba. Kalau kamu masih tak nak mengalah, kita tunggu sajalah. Lihat sama ada ubat roh dia. Betul-betul boleh hidupkan semula atau tak. Datuk, bangunlah. Aku rasa budak ini ada niat jahat. Dia sengaja nak celakakan Tuan Tua Iskandar. Mungkin dia sekutu dengan Balai Dewa Dara. Mari kita bunuh dia, balas dendam untuk Tuan Tua Iskandar. Faris Rahman. Berhenti. Mundur. Jangan biadab. Penolong besar keluarga Iskandar. Datuk, awak dah sihat? You betul-betul tak apa-apa? Macam mana boleh jadi begini? Budak, apa sebenarnya awak buat pada Tuan Tua Iskandar? Tak ada apa-apa pun. Cuma bagi dia makan rumput bodi. Selagi masih ada nafas, biasanya boleh diselamatkan. Rumput bodi? Bukankah itu artifak dewa purba? Dalam legenda, ia betul-betul wujud? Biasalah, taklah terlalu langka. Aku ada lagi puluhan ribu orang sini. Macam mana boleh? Kau ada banyak herba roh langka. Encik muda, kau sebenarnya siapa? Tak payah peduli siapa aku. Cuma ingat ini. Jangan jadi musuh aku. Aku kejam pada musuh. Orang tua ini faham. Terima kasih selamatkan nyawa. Mulai sekarang, semua dalam keluarga Iskandar ikut kata kau. Betul, aku dah janji. Kau sembuhkan Datuk aku akan dengar cakap kau. Baiklah, aku selamatkan kau. Bukan nak balasan. Dah lewat. Aku nak balik. Kalau lambat, adik aku merajuk nanti. Kau sayang betul adik kau. Tentulah. Dia satu-satunya keluarga aku. Sampaikan arahan. Mulai sekarang, semua dalam keluarga Iskandar mesti berkawan baik dengan Encik Faris. Dia dari sekarang penolong besar kita. Jangan sekali-kali sakiti dia. Aina. Keluarga Mahmud nak mati lagi. Budak tu tak ada rumah. Kita cuma boleh tangkap adik dia dulu. Pancing dia keluar. Bagaimana dengan pelindung kuat dia, keluarga Iskandar? Tak payah tanya. Kalau Balai Dewa Dara buat kerja, pernah ke gagal? Bagus kerja kau. Terima kasih bantuan semua. Sekarang, kalau si Rahman berani datang, aku pastikan dia takkan balik, dicari berkeping-keping. Tuan Farouk, dia dah datang. Baru sebut, terus muncul. Mari, kita pergi jumpa. Budak tak sedar diri ini. Siapa tu? Berhenti. Nak hidup, cepat lari. Aku sedang marah. Jangan ganggu aku. Kau yang lukakan anak aku. Kau bapa dia?
Kau yang tangkap adik aku? Aku tangkap dia. Cuma untuk pikat kau datang. Kenapa kau lukakan anak aku? Tahukah kau apa anak kau buat? Lapor Tuan. Tuan muda tak sengaja langgar mati mak dia dan hina adik dia. Sebab itu dia balas dendam. Itu saja, aku ingat dia buat perkara besar yang dibenci semua orang. Tapi anak tak guna itu pun, mana boleh suka dengan budak kampung macam tu, terlalu rendah mutu. Bapa tak ajar, anak pun jadi begitu. Nampaknya kau, sama macam anak kau tu, perangai sama teruk. Memang sampah yang patut mati. Budak, tak kira dari mana kau belajar ilmu sesat itu, cepatlah buang ilmu sumpahan dari anakku. Kalau tak, aku buat kau dan adik kau hidup pun terseksa. Kau? Sungguh kelakar. Dunia mana pun, banyak sangat orang tak tahu mati. Jangan ingat aku tak tahu, kau ada pelindung kuat. Aku beritahu kau, pelindung kuat kau keluarga Iskandar. Sudah aku hancurkan. Perkara keluarga Iskandar pun kau yang buat? Hahaha. Betul. Sekarang kau cuma bagai anjing terbuang. Tak ada siapa akan tolong kau lagi. Mari lihat apa lagi, modal untuk sombong. Baguslah, dendam lama dan baru. Kita selesaikan hari ini. Semua orang, serang dia, tangkap dia. Semua tak guna. Sungguh lemah. Harap bantuan semua. Pastikan tangkap budak ini untuk balas dendam anak aku. Agak menarik. Nampaknya budak ini sama macam kami, seorang pengamal juga. Budak, kita sama-sama orang sehaluan. Patut tahu cara kami. Aku nasihat kau berakal, serah diri sekarang supaya tak kena seksaan fizikal, cari pasal sendiri. Baiklah, aku nak tengok pengamal di bumi ini sebenarnya sekuat mana. Tak sedar sebelum kena. Hari ini biar kau rasai sendiri cara balai Dewa Darah. Bentuk formasi. Panggil petir. Dia jangan-jangan dah mati. Jangan risau, kami tinggalkan nyawanya, takkan biar dia mati. Semudah itu. Memang hebat pakar balai Dewa Darah. Nama bukan calang-calang. Cepat, bawa dia ke bilik anak aku. Aku nak balaskan semua penderitaan anak aku ke atas dia. Kenapa jadi begini? Mana mungkin. Dengan sedikit kemahiran sebegini. Berani tunjuk pandai depan pakar, boleh guna ilmu, terus besar kepala. Tahap kerohanian kamu langsung tak layak. Sekarang, giliran aku. Kau ini siapa sebenarnya? Mana mungkin ada kuasa sekuat ini? Sekarang baru takut? Waktu kau culik adik aku, tak terfikir ke aku akan balas dendam? Ini salah faham. Aku jemput adik awak cuma nak minta tolong. Sembuhkan anak aku. Tiada niat lain. Hantar pembunuh untuk bunuh aku? Guna adik aku sebagai tebusan? Ini caranya minta tolong? Semua ini salah aku. Aku yang bodoh. Aku minta maaf. Aku akan ganti rugi. Berapapun duit aku bayar. Kau rasa maaf buat-buat baik ni berguna? Kalau macam tu, aku izinkan adik awak kahwin masuk keluarga Mahmud. Jadi Puan Muda Mahmud. Lepas ni awak pun jadi keluarga kami. Kita semua satu keluarga. Lupakan yang berlalu. Cukup, diam. Setiap kata kau buat aku mual. Jangan bunuh aku. Aku tak pernah sakiti adik-beradik awak. Semua Faruk Mahmud yang paksa aku. Aku juga tahu. Semua betul keluarga Mahmud. Asal awak lepaskan aku. Aku rela tolong awak. Selesaikan semua masalah. Uruskan sisa-sisa ni. Cepat pergi lepaskan adik aku. Bawa dia keluar dengan selamat. Kalau dia ada sehelai bulu pun tercabut, awak akan mati. Sama-sama tuan awak. Tak berani. Aku pergi sekarang. Apa awak nak buat? Kami cuma dibayar buat kerja. Kalau awak bunuh kami, Balai Dewa Darah pasti takkan berhenti. Balai Dewa Darah? Hebat sangat ke? Balai Dewa Darah penuh pakar. Kami cuma budak suruhan paling bawah. Jangan sangka kalahkan kami. Boleh kawal Balai Dewa Darah. Ada lagi pakar? Aku memang nak tengok pengamal di bumi ni. Berapa sebenarnya kuasa? Takut dah kan? Kalau awak lepaskan kami, aku akan minta belas. Pastikan Balai Dewa Darah tak ganggu awak. Kita tak ganggu satu sama lain. Tak payah susah-susah. Ada peluang, aku akan pergi jumpa Balai Dewa Darah ni sendiri. Tapi awak maaf. Aku ada prinsip sesiapa sakiti keluarga aku, takkan aku lepaskan. Abang, saya takut. Saya ingat tak jumpa abang lagi. Sudah, jangan takut. Semua sudah selamat. Abang sudah selesaikan semua orang jahat itu. Saya nak keluarga Mahmud dihapuskan sepenuhnya dari dunia ini. Faham? Tenang. Serahkan semua hal kecil ini pada saya. Saya jamin akan uruskan dengan bersih. Pasti puas hati Tuan.
Faris, kami baru terima berita, lalu terus datang ke sini. Kamu okey tak? Ada kecederaan? Oh, ada. Hal keluarga Mahmud sudah selesai. Abang, siapa mereka ni? Abang ada hal sembunyikan dari saya? Kamu pasti adik Aina kan? Saya selalu dengar abang kamu sebut pasal kamu. Nama saya Sarah Iskandar. Saya kawan sekelas abang kamu. Panggil saya Kak Sarah saja. Aku Harun Iskandar, ketua keluarga Iskandar. Harun Iskandar. Boleh dianggap kawan abangmu. Panggil saja Pak Harun. Ketua keluarga Iskandar? Itu di Bandar Lembah Suria, tokoh yang sangat terkenal. Bagaimana Tuan boleh berkawan dengan abang saya, orang biasa macam ini? Orang biasa? Jangan berkata begitu. Keluarga kami, kalau dibandingkan dengan abangmu, langsung tak ada apa-apa. Abangmu jauh lebih hebat. Betul. Faris selamatkan nyawa datuk saya. Dialah penolong besar keluarga kami. Abang, berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dari aku? Nampaknya, sekarang tak boleh terus sembunyikan lagi. Kau juga patut tahu semua kebenaran ini. Sebenarnya dalam 3 bulan ini, banyak perkara berlaku. Maksudnya, 3 bulan kau hilang itu? Ya, tempoh itulah. Aku secara kebetulan mendapat sedikit tua. Bukan saja tahap kerohanian meningkat drastik, malah dapat banyak khazanah. Ada kemampuan mempertahankan diri. Cuma sekarang, masih ada satu perkara yang buat aku tak tenang. Perkara apa? Itu ialah kau. Aku tak mungkin boleh di sampingmu setiap masa. Aku bimbang nanti ada orang lagi macam hari ini yang berniat jahat terhadapmu. Jadi, saya nak ajar awak pemurnian diri. Saya pemurnian diri? Percayalah abang, saya pasti pastikan awak berubah sepenuhnya, supaya tak ada siapa boleh apa-apa awak. Adik Aisyah, ini peluang emas. Ramai orang berjuang mati-matian, tapi tak dapat peluang ini. Awak mesti hargai. Kalau begitu, baiklah saya cuba. Anak muda, orang tua ini ada satu permintaan yang sukar diucapkan. Harap anak muda sudi terima. Apa? Cucu saya ini, dari kecil dia minat dengan pemurnian diri. Tapi tak pernah ada peluang. Harap anak muda, sambil ajar adik awak, boleh juga ajar cara pemurnian diri. Ajar dia pun boleh. Tapi aku nak tahu sebabnya. Anak muda, kamu tak tahu. Sejak tenaga spiritual bumi hidup semula, orang dunia ada peluang mencapai keabadian, mengubah takdir. Semua berpusu-pusu mengejarnya, rebut peluang pemurnian diri. Itu aku faham. Tapi apa kaitan dengan kamu semua? Alamak, tapi tempat tanah bertuah dan ubat roh mujarab sudah lama dikuasai. Keluarga bangsawan terunggul, keluarga Iskandar cuma bertuah, dapat sedikit peluang, baru mengenal jalan pemurnian diri. Kalau kami tak berusaha, tak lama lagi akan diganyang habis oleh keluarga lain. Tak ada tempat lagi. Jadi maksudnya, kekuatan sendiri langsung pengaruhi naik turun keluarga. Betul? Ya, boleh dikatakan begitu. Lagipun bulan depan akan ada kejohanan Perikatan Persilatan pertama di wilayah Selatan Indah. Kalau ahli keluarga kami tak dapat kedudukan baik dalam kejohanan, keluarga Iskandar akan dilenyapkan dari kebesaran keluarga bangsawan. Sebab itu, aku sanggup habiskan harta untuk dapatkan sumber pemurnian diri, tingkatkan kekuatan keluarga. Kejohanan Perikatan Persilatan? Apa itu? Kejohanan Perikatan Persilatan, pertandingan besar yang diadakan di wilayah Selatan Indah menghimpun semua keluarga bangsawan. Kedudukan keluarga peserta akan menentukan terus pengaruh suara dan pembahagian sumber keluarga di wilayah ini. Keluarga Iskandar nampak hebat, tapi jika dibandingkan dengan keluarga bangsawan lain di wilayah Selatan Indah, kami langsung tak ada tempat. Nasib keluarga ini bergantung pada kejohanan ini. Kejohanan ini kedengarannya menarik. Kalau dapat menang dalam pertandingan, mungkin nanti tak ada lagi orang yang berani ganggu aku dan adikku. Ada syarat apa untuk sertai pertandingan ini? Kalau kamu nak sertai, keluarga Iskandar boleh jamin kelayakan untuk kamu. Cuma minta maaf, secara nama, kamu perlu bertanding sebagai pengikut naungan kami. Hanya ahli keluarga bangsawan atau pengikut naungan yang layak bertanding. Tak ada masalah. Asalkan dapat kelayakan, perkara kecil ini tak apa. Jadi kita bersetuju. Aku ajar Sarah berlatih dan kamu tolong aku dapatkan kelayakan bertanding. Baik, sepakat. Terima kasih atas bantuanmu. Keluarga Iskandar pasti tak akan menghampakan kepercayaan kamu. Memandangkan aku yang akan ajar kamu berlatih, bersedialah. Jangan salahkan aku, nanti kerana tak berlembut. Jangan risau. Aku ikut semua kata awak. Pasti rajin berlatih. Takkan kecewakan awak. Abang, aku pun kena. Betul. Bukan saja ajar awak berlatih, tapi untuk kejohanan Perikatan Persilatan kali ini, Yuat yang akan turun bertanding. Hah? Aku... Terlalu lambat. Semua lari cepat. Baru lari sebentar. Tak larat dah. Aku beritahu awak semua. Sekarang walaupun bagi awak, teknik agung tertinggi dan ubat roh langka, badan awak pun takkan tahan. Jangan malas. Cepat latih. Ya!
Aku tak silap lihat kan? Dia tu boleh bagi Ratu Sekolah Sarai Iskandar lari sama dia. Guna ranting pukul dia lagi. Terlalu keterlaluan. Tak tahan nak tengok. Budak ni memang bully orang. Aku nak pergi hentikan perbuatan jahat dia. Awak berhenti. Awak siapa? Nak buat apa? Awak si comel ni jauh-jauh dari Sarah. Kami takkan biar awak terus buat jahat. Sarah, adakah awak ada sesuatu? Dia pegang. Jangan takut. Asal awak beritahu kami yang sebenar. Kami pasti lindungi awak. Dua orang ini, mungkinkah si comel? Kamu siapa? Aku tak perlukan jagaan kamu. Jangan halang. Cepat pergi. Ferris. Jangan peduli mereka. Kita teruskan. Jangan buang masa. Baik. Adik terganggu sebab mereka banyak masa terbuang. Nanti, aku akan lebih keras padamu. Baik. Aku ikut semua kata-katamu. Ratu Sekolah yang dingin, watak pribadinya macam ini rupanya. Kenapa berbeza sangat dengan bayangan aku? Tolong tampar aku. Tengoklah kita sedang bermimpi atau tidak. Aduh. Sakitnya. Sudah, berhenti sebentar. Selepas latihan khas ini, ketahanan kamu berdua sudah meningkat banyak. Asas pun dah kukuh. Sekarang, masa untuk naikkan tahap. Naikkan tahap. Naikkan tahap. Mulai sekarang, makanan harian kamu. Hanya ini, asas kamu terlalu lemah. Nak tingkatkan kekuatan. Dalam masa singkat, serta bersaing dalam kejohanan Perikatan Persilatan, terpaksa guna bantuan luar. Pil roh ini, setiap satu tak ternilai harganya. Kau suruh kami makan macam nasi saja? Pil roh ini sebenarnya barang murah paling asas. Tepat untuk pemula macam kalian. Bila tahap kalian dah naik, nanti baru bagi barang yang betul-betul bagus. Baik. Apa kau kata aku ikut? Ini gempa? Tak, bukan gempa. Dari arah tenggara, ada tenaga spiritual pekat mendidih, menghasilkan gelombang tenaga roh yang kuat. Tempat apa sebenarnya tu? Arah tu? Nampaknya Bandar Lembah Suria. Bandar Lembah Suria? Tempat tu terpencil. Tak ada keluarga bangsawan terunggul. Pun tak pernah dengar ada Mahaguru muncul di sana. Muncul Mahaguru luar biasa macam tu. Picu gelombang tenaga roh sekuat ini. Nampaknya di Bandar Lembah Suria ada satu keluarga berketurunan Iskandar. Tapi cuma boleh dianggap keluarga bangsawan kecil setempat. Kekuatan biasa saja. Tak terkenal. Pun tak pernah tunjuk prestasi cemerlang. Nampaknya keluarga Iskandar ini tak sederhana. Boleh picu gelombang tenaga roh sekuat ini. Pasti bukan sekadar nampak biasa. Dalam kejohanan Perikatan Persilatan minggu depan, mesti beri perhatian pada keluarga Iskandar ini. Memang hebat Amir Basri, jenius agung keluarga Basri. Gerakan berjalan di atas ombak ini lancar sempurna. Sungguh mengagumkan. Memang reputasi tak sia-sia. Tentu saja, keluarga Basri calon juara. Kejohanan Perikatan Persilatan kali ini. Dasar mereka kukuh. Genius yang Jerka hantar. Mana mungkin orang biasa. Pasti hebat luar biasa. Lihat cepat. Siapa yang datang itu? Tolong, saya tak pandai berenang. Maaf. Saya nak fikirkan betul-betul. Tak sangka kamu semua lemah sangat. Cuma percikan air kecil begini pun tak dapat tahan. Sungguh memalukan. Itu anak sulung kebanggaan keluarga Zainal. Firdaus Zainal. Dia sehebat ini. Pemuda memang hebat. Dengan kekuatan sebegini, memang ada modal untuk sombong. Saya rasa kali ini, pemenang kejohanan Perikatan Persilatan, pasti dialah. Tiada siapa boleh tandingi dia. Aisyah, kamu mesti ingat, kita belajar teknik pemurnian diri bukan untuk mengusik orang. Lebih-lebih lagi bukan untuk menunjuk kuasa. Kekuatan digunakan untuk lindungi diri dan orang di sekeliling. Abang, saya faham. Saya takkan buat perkara bodoh begitu. Kamu ini siapa? Berani sindir aku di wilayah keluarga Zainal, di depan mata semua orang? Berani sebut nama kamu? Saya dari keluarga Iskandar, Bandar Lembah Suria. Sarah Iskandar. Dia tetamu terhormat yang dijemput khas oleh keluarga saya untuk pertandingan ini. Ada masalah? Arahkan pada saya. Jangan susahkan dia. Oh, keluarga Iskandar. Saya ada dengar. Tapi cuma keluarga bangsawan kecil yang tak terkenal di Bandar Lembah Suria.
Tetamu terhormat kamu ini. Pada saya cuma lelaki menumpang perempuan, si lelaki menumpang perempuan yang tak berguna. Datang sini nak tumpang nama. Kamu merepek. Lupakan. Biarkan dia cakap apa sahaja. Tak payah buang masa dengan orang sombong dan bodoh macam dia. Buang masa saja. Berhenti. Budak, berani sungguh kau? Berani abai saya? Kau tahu siapa saya? Kau tak dengar? Saya suruh berhenti. Apa kau buat? Lepas cepat. Pulangkan pedang saya. Baik. Pedang kamu ambil. Kekuatan hebat. Saya gunakan semua tenaga roh, nyaris tak dapat kawal pedang ini. Betapa kuatnya budak ini. Sebenarnya, Ayah! Ayah datang. Bagus. Budak inilah. Dia berani cedera saya. Dan aibkan saya di khalayak. Tolong ajar dia. Bela saya. diam! Yang muda kalah, yang tua pula datang. Nak tolong dia? Bercakap kosong, Ade. Bukan itu maksud saya. Kejohanan Perikatan Persilatan ada peraturan jelas. Pria secara pribadi akan dibatalkan pelayakan bertanding. Lebih baik beri saya muka, biarkan perkara ini selesai. Setuju? Asal kau boleh kawal anak kau, jangan ganggu saya lagi. Saya tak ada masalah. Kalau berani ganggu saya lagi, bukan luka calang macam ni dah. Ayah. Apa yang ayah buat ni? Mereka dah berani sampai mencabar keluarga Zainal. Kenapa ayah masih sopan sangat dengan dia? Diam! Kau lupa apa yang saya cakap. Dengan kau beberapa hari lepas, Suruh saya perhatikan keluarga Iskandar. Maksud ayah... pasti keluarga Iskandar dapat tuah yang sangat besar. Dan budak tu cuma tamak dengan kuasa dan tuah keluarga Iskandar. Cuba dapatkan hati anak darah mereka dengan rupa. Berlagak sebab ada sokongan saja. Memang murah sangat budak lelaki menumpang perempuan tu. Jadi keutamaan kau sekarang ialah dapatkan perhatian anak darah keluarga Iskandar. Lebih baik kahwin dengan keluarga Zainal. Asalkan perkahwinan Pakatan berjaya, tuah keluarga Iskandar. Nanti jadi milik keluarga Zainal. Ayah jangan risau. Dari segi keluarga maupun tahap kerohanian. Saya jamin tak lama lagi, si cantik keluarga Iskandar tu akan jatuh cinta pada saya. Esok ujian bertulis bermula. Hari ini semua rehat awal. Rehat secukupnya. Baru boleh digelanggang, beraksi terbaik. Masa masih awal, jom kita keluar jalan-jalan, lihat pemandangan tepi laut. Tak apalah. Aku ada lagi. Intipati teknik pemurnian diri belum hafal. Aku nak ulang kaji dulu. Abang temankan Kak Sarah pergi. Jangan rosakkan mood dia. Memang adik baik aku. Faham sangat hati aku. Akhirnya ada peluang berduaan dengan Faris. Nanti ikut rancangan, kamu keluar dulu. Pukul habis-habisan budak itu. Pukul sampai tak mampu bangun. Bila dah genting, baru aku muncul selamatkan gadis. Takkan gadis tu tak tertarik? Tuan muda, dia cuma budak mentah. Nampak pun tak ada apa-apa istimewa. Perlu kepanggil ramai pakar keluarga untuk hadapi dia? Apa kau tahu? Seorang lawan ramai memang susah. Tak kira dia hebat mana pun. Aku tak percaya dia boleh kalahkan. Ramai pakar macam ni. Kali ini aku nak hancurkan dia. Biar Sarah tengok. Siapa sebenarnya yang kuat? Siapa yang layak untuk dia? Baik, memandangkan tuan muda kata, kami jamin siapkan tugas. Takkan gagal. Faris, aku ada hal nak cakap dengan kau. Adik comel sungguh. Lelaki gigolo ini tak layak untuk awak. Ikut kami lebih baik. Main dengan kami. Pasti seronok. Hela lapuk macam ni lagi. Nampaknya kumpulan ini memang degil. Tak pernah belajar. Budak suruhan macam ni, tak payah awak turun tangan, serah pada saya. Bagi saya cuba kemahiran. Baik, saya nak tengok sejauh mana kemajuan awak. Jangan kecewakan saya. Kamu rosakkan rancangan aku. Berani ganggu kami. Pergilah ke neraka.
Nak sembunyi di belakang perempuan. Sampai bila? Esok di gelanggang. Aku pasti buat kamu menyesal. Hancur maruah kamu. Selamat datang tetamu terhormat atas kehadiran ke wilayah Selatan Indah untuk kejohanan Perikatan Persilatan pertama. Pertandingan ini menggunakan sistem penyingkiran bertahap. Setiap pusingan adil dan saksama. Kedudukan akhir semakin tinggi, semakin banyak sumber pemurnian diri diperoleh, dan kuasa bersuara lebih tinggi. Dalam kejohanan ini, yang paling kuat ialah keluarga Zainal dan Basri. Kedua keluarga ini asasnya kukuh. Banyak jenius agung lahir. Harap keluarga kita tak jumpa mereka di pusingan pertama. Kalau tak, habislah kita. Cukuplah bicara. Pusingan pertama bermula sekarang. Peserta bertanding ialah jenius agung keluarga Basri, Amir Basri, lawan keluarga Iskandar dari Lembah Surya, Sarah Iskandar. Nasibnya sungguh malang. Langsung jumpa jenius agung keluarga Basri, Amir Basri di pusingan pertama. Bukankah ini pasti kalah? Keluarga Basri, keluarga bangsawan terunggul di wilayah Selatan Indah. Sumber pemurnian diri sangat banyak. Amir Basri pula sangat berbakat. Dari kecil dididik yang terbaik, tahap kerohaniannya tinggi. Nampaknya Sarah Iskandar ini ditakdirkan jadi umpan korban keluarga Basri. Akan diganyang habis dengan mudah. Giliran awak naik, percaya diri? Ya, Yos habiskan banyak tenaga ajar saya, turunkan teknik kepada saya. Saya pasti tak akan kalah. Tak akan kecewakan awak. Gadis ini siapa ya? Tak tahu, tak pernah nampak. Kau rasa siapa lebih hebat? Tahan berapa pusingan? Ayah, semalam aku nampak dia bertarung. Memang ada sedikit kehebatan. Tapi cuma setakat itu saja. Sumber latihan keluarga Basri sangat kaya. Asasnya sangat kukuh. Bukan dengan sedikit bakat saja. Boleh menutup jurang. Aku rasa dia tak tahan 3 pusingan. Nanti Amir Basri kalahkan dia dengan mudah. Keluarga Basri sama taraf dengan keluarga kami. Keluarga bangsawan terunggul. Walaupun nak menang lawan dia pun perlu usaha juga. Ini kan pula gadis ini. Sekarang, pertandingan bermula. Cik Sarah jangan risau. Aku akan berhenti bila perlu. Takkan lukakan awak. Lagipun awak ini gadis yang lembut manja. Aku tak sampai hati nak pukul. Kenapa dia tak bergerak? Dah mengalah ke? Penakut sangatlah. Sangka ada kehebatan. Rupa-rupanya tak guna. Jurang kekuatan terlalu besar. Memang tiada cara lain. Nasib dia malang saja. Pertama kali dah jumpa Amir Basri. Terpaksa aku kalah. Nampaknya jenius agung keluarga Iskandar. Cuma setakat ini, berani bertarung pun tak ada. Sungguh mengecewakan. Abang tak risau langsung tentang Kak Sarah? Tenang, lawan setahap ini, dia tak akan kalah. Percayalah padanya. Tenang. Saya juga akan hentikan seadanya. Terima kasih atas ujian. Pemenang pertarungan pertama ialah Sarah Iskandar dari keluarga Iskandar. Gadis itu, tahap kerohaniannya setinggi mana? Boleh kalahkan jenius agung keluarga Basri, Amir. Hebat sangat. Ya betul. Orang sehebat ini, kenapa sebelum ini tak pernah dengar langsung. Keluarga Iskandar ini memang kuda hitam. Kejohanan kali ini, nampaknya keluarga kita nanti. Ini mustahil. Itu kan jenius agung keluarga Basri, Amir Basri. Tahap kerohaniannya tinggi. Macam mana boleh dikalahkan segera? Peluang lawan pun tak ada. Dia masih muda, tapi punya tenaga roh kuat ini menakutkan betul. Bakat sebegini, keluarga Zainal mesti berusaha sehabis daya untuk dapatkannya. Guna untuk keluarga Zainal. Saya faham, ayah. Serah pada saya. Dengan kedudukan dan tahap kerohanian saya pasti boleh dapatkan Sarah Iskandar. Buat dia rela kahwin dengan saya dan berkhidmat untuk keluarga Zainal. Kak Sarah menang. Kak Sarah menang. Ferris, macam mana prestasi saya? Tak kecewa kan? Boleh tahanlah. Baiklah. Tahniah kepada peserta Sarah Iskandar. Seterusnya, perlawanan kedua akan menampilkan pertarungan antara keluarga Zainal dengan keluarga Rahman, peserta Faris Rahman. Keluarga Rahman? Antara keluarga bangsawan di wilayah Selatan Indah, mana ada keluarga Rahman? Aku tak pernah dengar pun. Mungkin aku yang kurang pengetahuan. Pah! Keluarga Rahman itu langsung tak layak hanya kerana hubungan dengan keluarga Iskandar. Baru dapat berdiri di sini untuk bertanding. Langsung tiada kehebatan sebenar. Rupa-rupanya hidup bergantung pada wanita. Cik Sarah begitu hebat, begitu berbakat. Kenapa buta hati? Suka pada dia? Lelaki tak berguna ini? Sungguh sayang sekali. Si Rahman, berani tak naik ke atas? Bertarung sampai mati dengan aku? Biar semua orang lihat kau ada kehebatan sebenar tak? Atau hanya sekadar pengecut yang sembunyi di belakang wanita? Maksud aku, yang mewakili keluarga Rahman untuk bertanding kali ini, bukan aku. Tapi dia. Keluarga Rahman, apa maksud kau? Hantar seorang gadis kecil lawan aku? Sengaja nak hina aku? Dalam peraturan kejohanan Perikatan Persilatan, tak ada yang mewajibkan aku. Turun sendiri, kan? Memang tiada peraturan. Asalkan ahli keluarga Rahman boleh wakili keluarga Rahman. Abang, betul ke saya boleh? Tenang, ikut latihan biasa saja. Pasti tak ada masalah. Abang percaya kau. Kalau begitu, saya cuba. Hello, saya lawan awak, Aisyah Rahman. Harap beri tunjuk ajar.
Tak sangka genius keluarga Zainal Firdaus Zainal terpaksa berlawan dengan seorang gadis manja. Walaupun menang pun, air muka tetap tak cantik. Nanti tersebar mesti jadi bahan ketawa. Gadis ini nampak lemah. Kulitnya halus, pasti tak tahan satu pukulan Firdaus. Kita tunggu tonton saja. Jangan fikir sebab kau perempuan, aku akan berlembut. Hari ini aku tunjukkan pada kau akibat menghina aku. Memandangkan tiada bantahan, maka pertandingan bermula. Gadis kecil, pulanglah. Ini, kenapa tak kesan? Tamparan aku tadi pun tak ada silap. Aku tak percaya. Lihat macam mana kau elak. Tak mungkin. Kenapa dia tak apa-apa? Aku dah pun luahkan semua kuasa. Aduh, Miang, jangan sentuh aku. Dia buat apa sebenarnya? Genius agung keluarga Zainal dipukul sampai muntah darah oleh seorang gadis kecil memang tak guna betul. Kalau tersebar, keluarga Zainal malu habis. Inikah jenius agung yang dibanggakan mereka? Sampai gadis pun tak boleh lawan. Nampaknya keluarga terunggul ni biasa saja. Jangan main-main lagi. Kalau kau teruskan, air muka keluarga kita akan kau rosakkan. Ayah, bukan macam tu. Diam, aku tak nak dengar alasan. Selesaikan perlawanan ini sekarang. Tunjukkan kehebatan sebenar. Jangan terus memalukan di sini. Hoi, ambilkan pusaka keluarga kita. Pisau jiwa darah. Hari ini mesti gadis ini bayar harga. Keluarga Zainal memang kaya dan berkuasa. Pisau jiwa darah tu nampak artifak tahap langit. Kita baru nampak kehebatan sebenar. Keluarga Zainal sanggup keluarkan khazanah agung macam ni untuk lawan seorang gadis? Memang dah terdesak. Aku tak boleh bayangkan macam mana gadis ni boleh menang lagi. Nampaknya seterusnya hanya penggilingan satu arah. Jangan dekati aku. Aina jangan takut. Abang juga ada benda nak bagi. Ambil ini, kau akan selamat. Kau bergurau ke dengan aku? Bagi dia pedang kayu buruk? Nak guna benda buruk ini? Garu-garukan aku ke? Abang, ini betul ke boleh? Pergilah, percaya pada diri sendiri. Kalau kau nak cari maut, aku akan tunaikan. Ini mustahil. Ini pusaka pelindung. Keluarga Zainal. Tak mungkin. Pisau jiwa darah itu. Kami habiskan usaha tak terkira. Macam mana boleh pecah? Ini langsung tak logik. Keputusan dah jelas. Nak terus lawan? Maka pemenang pertandingan ini ialah Tunggu. Kami belum kalah. Ketua keluarga Zainal. Kalah itu kalah. Janganlah buat perangai di depan mata semua orang. Gadis keluarga Rahman ini hanya menang kerana senjata. Bukan dengan kekuatan sebenar dirinya sendiri. Ini melanggar peraturan. Pertandingan ini tak sah. Anak kamu sendiri pun guna senjata, bukan? Betul. Jadi saya putuskan pertandingan ini tak dikira. Minta ulang. Cuba lihat dulu keadaan anak kamu sekarang. Dia dah tak mampu lawan langsung. Nak ulang lagi apa gunanya? Cuma malu sekali lagi saja. Kejohanan perikatan persilatan ini tujuan asalnya untuk uji dalam kekuatan segi keluarga. Kalau nak ulang, mana-mana ahli keluarga Zainal boleh masuk gelanggang. Peraturan kejohanan. Tak ada syarat ini kan? Saya penganjur. Kejohanan perikatan persilatan kali ini. Peraturan pertandingan. Saya boleh tetapkan sesuka hati. Jangan kata saya tak adil. Keluarga Rahman ada berapa orang, hantar berapa orang pun boleh. Keluarga Zainal tak akan komplain. Keluarga Rahman cuma bawa 2 orang. Ini jelas menindas dengan kuasa. Terlalu keterlaluan. Itu bukan hal saya. Kalau tak nak terima ulang pertandingan, boleh terus keluar. Langsung hilang kelayakan. Mulai sekarang, jangan harap lagi dapat bertapak di wilayah Selatan Indah. Kamu tak masuk akal langsung? Baiklah, kalau nak main, aku temankan. Bagus. Dah kamu setuju, kita teruskan. Semua, serang!
Keluarga Zainal ini memang tak malu panggil semua tetua kanan dari keluarga naik pentas. Ini bukan pertandingan. Ini bully terang-terangan. Keluarga Rahman cuma 2 orang. Tapi lawan mereka, seluruh kekuatan keluarga Zainal. Jumlahnya jauh berbeza. Nampaknya keluarga Rahman kali ini pasti kalah. Faris, ini jelas mereka tak nak mengaku kalah. Mereka ramai dan kuat. Kita langsung tak lawan. Lebih baik kita berhenti. Kita tarik diri. Lebih baik daripada cedera. Gerombolan ramai pun tak guna. Aku seorang cukup lawan mereka. Kamu tunggu di bawah saja. Semua, serang. Serang bersama. Biar si tak sedar diri ini. Tengok betul-betul kekuatan sebenar keluarga Zainal. Ini ke yang dikatakan kekuatan sebenar keluarga Zainal? Sungguh mengecewakan. Dia memang agak sukar. Jangan panik semua. Tetap tenang. Bentuk formasi pedang. Gunakan formasi pedang pembunuh mutlak keluarga Zainal. Habiskan dia. Alamak, ini senjata pamungkas keluarga Zainal. Formasi pedang pembunuh mutlak. Kabarnya formasi ini kuasanya dahsyat. Tidak siapa pernah pecahkannya sendirian. Ya, formasi ini gabungkan tenaga 100 ahli keluarga Zainal. Serangan dan pertahanan serentak. Kuasanya dahsyat. Kali ini budak ini pasti takkan terlepas. Terlalu serabut dan menunjuk, indah rupa kosong isi. Ini pun nak dipanggil senjata pamungkas? Bubar! Ini mustahil. Kau ini siapa sebenarnya? Keluarga Zainal tak ada masalah denganmu. Kenapa nak sasarkan kami? Sasarkan kamu? Kau terlalu angkuh. Kalau kamu bertanding secara jujur, menang atau kalah keluarga Zainal, aku langsung tak peduli. Malangnya otak kamu penuh dengan tipu muslihat, berulang kali mencabar, mahu muslihat aku dan keluargaku. Ini aku takkan benarkan. Adakah langit tak menyokong keluarga Zainal? Sudahlah. Kami kurang mahir. Kami mengalah. Inikah kekuatan sebenarnya? Luar biasa gila. Sekarang, mana lagi keluarga yang nak cabar? Aku di sini, sedia menanti. Pemenang pertandingan ini ialah Faris Rahman dari keluarga Rahman. Sukar nak percaya. Budak ini seorang diri. Kalahkan seluruh keluarga Zainal. Luar biasa. Kejohanan Perikatan Persilatan kali ini, keluarga Hamzah akui kekalahan. Kami menyerah, undur diri. Keluarga Sabri juga, kami menyerah. Tak berani lawan Tuan Faris lagi. Saya pun sama. Keluarga Karim menyerah. Keluarga Sabri menyerah. Keluarga Karim menyerah. Saya pun menyerah. Memandangkan semua keluarga, tiada peserta yang mahu bertanding lagi, maka saya umumkan, Kejohanan Perikatan Persilatan pertama wilayah Selatan Indah dimenangi oleh keluarga Rahman, Faris Rahman. Menang! Dia memang menang! Hebatnya kamu, Faris. Saya tersilap kira. Rupa-rupanya saya salah kira dari awal. Yang bangkit sebenarnya bukan keluarga Iskandar, tapi mereka berjaya mendekati Faris Rahman, tokoh agung ini. Dialah Maha Guru Agung yang bersembunyi. Keluarga Zainal kalah memang patut. Tapi ayah, sekarang kita sudah bermusuh terang-terangan dengannya. Mustahil nak tarik dia untuk membantu keluarga Zainal. Apa kita nak buat nanti? Kalau tak boleh jadi kawan, kita mesti cari cara hapuskan dia. Walaupun dia kuat, dia cuma seorang saja. Boleh buat apa sangat, biarkan dia sombong seketika. Kita rancang perlahan-lahan. Pasti ada cara nak hadapinya untuk balas dendam. Encik Faris, akhirnya Anda juara mutlak. Kejohanan Perikatan Persilatan kali ini. Kunci ini untuk buka khazanah Perikatan Persilatan wilayah Selatan Indah. Di dalamnya tersimpan semua khazanah dan sumber pemurnian terbaik seluruh wilayah Selatan Indah. Semua ini hadiah eksklusif untuk pemenang. Semua milik Anda. Kunci ini saya serahkan pada awak. Bagi saya, tak boleh. Ini hadiah untuk awak. Saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Terimalah saja. Benda-benda ini bagi saya tak ada guna. Awak berikan pada Datuk awak. Dia pasti gembira bila nampak semua sumber ini dan bantu keluarga Iskandar naik ke tahap lebih tinggi. Baiklah. Terima kasih, Faris. Abang, Kejohanan Perikatan Persilatan sudah tamat. Apa kita buat selepas ini? Balik rumah,
Ayah, budak Faris Rahman itu kini kuasai sebagian besar sumber pelurunya di wilayah selatan Indah. Wibawanya meningkat. Semua keluarga lain tunduk patuh kepadanya. Dengan kedudukan dan kepada keluarga Zainal sekarang, aku takut kita tak mampu lawan dia lagi. Kalau begini terus, keluarga Zainal kita benar-benar akan hancur. Mungkinkah keluarga Zainal yang kami dengar susah payah selama bertahun-tahun ini akan merosot dan lenyap begitu saja? Aku tak rela! Ketua keluarga Zainal, nampaknya Tuan sedang hadapi masalah yang rumit. Kamu siapa? Janganlah panik, kami tak berniat jahat. Kami utusan Balai Dewa Darah. Kami datang kali ini untuk jadi kawan kamu, bantu selesaikan masalah kamu. Balai Dewa Darah. Nampaknya keluarga Zainal tak pernah berurusan dengan pihak Balai Dewa Darah. Kenapa kalian tiba-tiba nak tolong kami tanpa sebab? Kamu kenal seorang bernama Faris Rahman? Kamu pun ada masalah dengan Faris. Betul, dia dah sentuh orang kami. Walaupun dua orang itu bagi Balai Dewa Darah tak penting sangat, tapi cabaran terang-terangan pada autoriti kami. Kami tak akan biarkan. Sebab itu kami jumpa Ketua Zainal nak bekerjasama dengan Tuan bersama hapuskan Faris. Mungkin kamu tak tahu, Faris itu sangat pelik. Kekuatannya dalam dan tak terukur. Bahkan formasi pedang 100 orang kami pun dia pecahkan dengan mudah. Tak senang nak hadapi dia. Aksi dia dalam kejohanan Perikatan Persilatan, saya dah saksikan sendiri. Sejujurnya, kalau berdepan secara langsung, saya pun tak yakin 100% boleh kalahkan dia. Tapi cara nak kalahkan dia, ada banyak. Semestinya perlu berdepan secara keras. Memandangkan pihak Balai Dewa Darah ada keyakinan boleh hapuskan Faris. Keluarga Zainal juga bersedia beri sumbangan sepenuhnya. Asalkan dapat balas dendam dan pulihkan marwah keluarga. Kami sanggup bekerjasama dengan kamu. Buat apa saja. Faris, kau ada tengok berita tak? Kebelakangan ini, bandar kita Lembah Suria, banyak kejadian pelik berlaku. Kejadian pelik apa? Tengok, di bandar utara ada sebuah kilang besar. Semua pekerjanya hilang begitu saja beberapa hari lepas. Tiada langsung kesan ditinggalkan. Lagi, satu sekolah menengah di selatan. Seluruh warga sekolah, semua pengsan dalam satu malam. Sampai sekarang tak sedar lagi. Dan yang terakhir, hospital dekat rumah aku tu. Dengar cerita, setiap tengah malam, cecair tak dikenal pasti akan meresap keluar. Orang sekeliling jadi panik. Semua orang sudah berpindah. Sekarang tempat tu sudah sunyi sepi. Jadi hospital terbiar. Memang agak pelik. Tak nampak macam kebetulan. Lebih macam ada orang sengaja buat. Macam ni lah. Lepas sekolah kita pergi tengok hospital terbiar dekat rumah kau tu. Mungkin boleh jumpa beberapa petunjuk. Baik, aku ikut kau. Ada aku di sini. Tak ada apa-apa. Jom, masuk tengok. Bilik-bilik ni nampaknya tak ada yang pelik. Ia nak datang. Apa nak datang? Cecair ni bergerak. Macam nak pergi ke satu tempat. Kita ikut. Tengok apa yang nak buat. Apa kau buat? Rupanya kau dah nampak. Tapi kau dah terlambat. Kami dah bersedia. Kau tak boleh ubah apa-apa. Tunggu sajalah kejutan kami untukmu. Manusia iblis, carilah maut. Faris, tengok. Cecair tu masih belum berhenti. Tak baik. Formasi tu nak siap. Cepat kita keluar. Abang, Kak Sarah, kamu pergi mana? Kenapa comot sangat? Saya ada urusan penting. Nanti saya terangkan. Kak Sarah, abang saya kenapa? Apa sebenarnya dah berlaku? Kami jumpa beberapa perkara pelik. Saya rasa abang kau sekarang dah ada sedikit petunjuk. Sedang cari cara nak selesaikan. Sekolah. Kilang. Hospital. Mereka ini berani nak memurnikan seluruh bandar Lembah Suria. Apa? Memurnikan seluruh bandar Lembah Suria? Mereka dah gila ke? Formasi pengunci roh yang sangat kejam ini.
Sekiranya formasi ini sempurna sepenuhnya, ia akan terus-menerus menyedut semua tenaga roh dan tenaga hidup dalam lingkungannya. Nanti, semua orang di bandar lembah Suria akan berada dalam bahaya. Jadi macam mana kita nak halang mereka? Abang, kepala saya rasa pening. Macam ada sesuatu sedang sedut tenaga saya. Formasi sudah diaktifkan, Ferris. Kamu mesti selamatkan semua orang. Selamatkan semua penduduk bandar lembah Suria. Sasaran kamu adalah aku, betul? Aku sudah sampai. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Keluarlah. Formasi pengunci roh ini memang kerja kamu semua. Betul. Memang kami. Tapi, ini juga berkat bantuan keluarga Zainal. Kalau bukan mereka, bantu kami sedia transformasi. Kami tak mungkin dalam masa singkat begini siapkan formasi. Sebab, kalau kamu tahu awal-awal, semua usaha kami akan gagal di saat akhir. Tak sangka keluarga Zainal sanggup jatuh ke jalan sesat, bergaul dengan puak jahat ini, demi balas dendam, sanggup korbankan semua orang di bandar lembah Suria. Gila dan kejam sungguh. Musuh-musuhku adalah kawanku. Asal boleh hapuskan kamu, musuh utama ini. Meterai formasi. Bangkitkan semula keluarga Zainal. Formasi akan meterai. Tenaga roh semua orang dalam lingkungan. Walaupun kamu hebat mana pun, tak boleh guna tenaga roh. Kamu cuma orang biasa saja. Oh, ya ke? Kamu semua pun terperangkap dalam formasi ini. Tenaga roh kamu pun ditekan. Bukankah kamu pun jadi orang biasa juga? Betul. Walaupun kami tak boleh guna tenaga roh, tapi kami ramai. Aku tak percaya kami tak boleh tangkapi Buddha. Langsung tak berdaya macam kau. Cukup cakap. Serang dia bersama. Hari ini, hari kematiannya. Cuma meterai tenaga roh, dah rasa pasti menang? Tak pernah dengar seni menempa jasad? Apa benda tu? Tak mungkin. Kau tak ada tenaga roh? Mana mungkin masih ada kuasa sekuat ini? Jangan panik. Cuma helah kecil saja. Serang dia ramai-ramai. Guna taktik serangan beramai-ramai, habiskan dia. Walaupun dia kuat, takkan tahan serangan terusan dari kami. Betul, serang bersama. Jangan bagi dia peluang bernafas. Bunuh dia. Panaskan badan dah cukup. Kamu badut kecil ini, ada lagi helah apa? Cepat tunjuk. Jangan buang masa aku. Jangan sangka kau seorang boleh kalahkan kami semua. Dalam sejam, semua makhluk di bandar lembah Suria akan kering nyawa oleh formasi ini. Punah total. Kalau kau bunuh kami semua, semua orang akan mati bersama kami. Kau ingat, dengan formasi pengunci roh remeh ini, boleh kawal aku? Apa kau buat? Bukankah kau guna formasi pengunci roh untuk meterai tenaga roh seluruh bandar? Biar aku sokong tenaga roh seluruh bandar. Lindungi semua nyawa di sini. Dengan kekuatan seorang diri, kau serang tenaga roh sebandar? Ini sungguh, bolehkah manusia lakukan? Ini mustahil. Aku rasa tak pernah beritahu kamu. Aku manusia. Kamu bukan manusia? Mungkinkah kau sudah mencapai jalan abadi? Kau makhluk abadi? Makhluk abadi? Bukankah itu cuma wujud dalam legenda? Benarkah ada yang boleh capai tahap ini? Kami berani menghina makhluk abadi? Bukan legenda. Makhluk abadi memang wujud. Tuanku, Ketua Balai Dewa Darah, memang makhluk abadi sejati. Jika Tuan juga makhluk abadi, pasti tahu nama hebat Tuanku. Oh, bumi juga ada makhluk abadi? Nampaknya kau tahu banyak rahsia. Perlu berbincang lama denganmu. Sebelum ini kami tak kenal kehebatan Tuan. Tak tahu Tuan ternyata juga makhluk abadi. Harap Tuan lepaskan kami. Kami takkan berani lagi ganggu Tuan. Ya, betul. Kami tak tahu Tuan makhluk abadi. Maafkan kami. Kalau tidak berani pun kami tak berani datang. Cari masalah dengan Tuan. Harap Tuan maafkan kami kali ini. Tahukah kalian jenis manusia apa? Paling aku pandang hina. Kami tak tahu. Harap senior beri pencerahan. Yang paling aku hina ialah jenis macam kamu. Lalang yang takut pada yang kuat. Nak jadi jahat, bertahanlah sampai akhir. Jumpa musuh kuat, terus mengalah.
Merayu hina jadi anjing orang. Jenis macam kamu, layakkah lawan aku? Tolong jangan bunuh kami. Aku sanggup beri semua sumber keluarga Zainal, semua khazanah pada kamu. Cuma harap lepaskan aku dan ayah. Kami tak akan buat jahat lagi. Mahaguru, fikirlah baik-baik. Pukul anjing pun lihat tuannya. Kalau kau bunuh aku, kau benar-benar bermusuh dengan Balai Dewa Dara. Tuanku pasti akan cari kau untuk balas dendam. Kau pun belum tentu menang. Kau ada kesedaran diri. Tahu diri cuma anjing. Tapi, cuma seekor anjing. Tak layak tawar-menawar. Jangan bunuh aku. Walaupun kamu banyak buat jahat, tapi tak ada nyawa yang hilang. Hari ini aku beri satu peluang lagi. Cuma hapuskan tahap kerohanianmu, supaya tak mampu buat jahat lagi. Kedua kambing hitam itu, sibukkan dia baik-baik untuk aku. Asalkan aku dapat lari balik ke Balai Dewa Dara. Kembali ke sisi tuan. Aku pasti selamat. Janganlah tergesa-gesa. Aku ada hal nak tanya. Kita berborak sikit tentang Balai Dewa Dara. Sial. Dia kejar juga. Yang dihormati, makhluk abadi. Encik cari saya? Ada hal? Tenang. Aku belum nak bunuh kau. Aku ada soalan nak tanya. Ya. Tuan, apa saja yang saya tahu akan saya beritahu. Takkan saya simpan apa-apa. Balai Dewa Dara itu, tempat apa sebenarnya? Anggotanya, dari mana asal-usulnya? Sebenarnya saya pun tak tahu wajah sebenar Balai Dewa Dara. Cuma tahu kebanyakan ahli di sana dulu adalah penjahat yang berbuat jahat di merata tempat. Kemudian ada seorang individu misteri yang mengaku ketua balai menemui kami. Dia beri artifak sakti dan sumber latihan. Paksa kami akui dia sebagai tuan, bekerja untuknya. Kami langsung tak berani melawan. Ketua yang kamu sebut itu, dia orang macam mana? Di dalam Balai Dewa Dara, hanya segelintir pimpinan tinggi saja yang layak lihat rupa sebenar tuan. Saya ini orang bawahan. Langsung tak ada peluang itu. Kalau kamu tak pernah jumpa dia, macam mana boleh pastikan dia sama seperti saya? Makhluk abadi? Sebab kamu berdua ada aura yang sama. Berbeza sama sekali dengan pengamal di dunia ini. Aura mereka lain sekali. Mungkinkah dia juga? Saya beri kamu peluang untuk hidup. Kamu nak tak? Nak. Saya nak. Tuan suruh sajalah. Biarpun apa halangan, saya pasti lakukan. Ini bukan gunung tempat saya muncul dulu? Tak sangka Balai Dewa Dara tersembunyi di sini. Tuan silakan ke sini. Pintu masuk Balai Dewa Dara ada di dalam gua ini. Tuan, asalkan kita melalui lorong gua panjang ini, di depan ialah markas Balai Dewa Dara. Tak sangka markas utamanya tersembunyi di gunung ini, tepat di depan mata saya. Bila tempat ini dibina? Tuan, saya tak tahu. Balai Dewa Dara memang misteri. Ahlinya berhierarki ketat, peraturannya banyak. Utusan bawahan macam saya langsung tak berani siasat asal-usul Balai Dewa Dara. Cukup, ingat perjanjian kita. Mulai sekarang, saya ialah orang bawah baharu kau. Kurangkan sikap merayu, jangan bocor rahsia. Kalau berani cakap pasal saya habiskan kau serta-merta. Faham? Ya, saya faham. Tak berani cakap sembarangan. Ini utusan? Tuan dah balik. Dengar kata tuan keluar untuk cari budak sekalian habar Balai Dewa Dara untuk balas dendam. Bagaimana hasilnya? Budak itu dah dengar nama hebat Balai Dewa Dara, lalu gemetar ketakutan. Boleh tahanlah. Selesai lancar saja. Memang aku dah agak. Sesiapa yang berani usik Balai Dewa Dara, takkan ada nasib baik. Mungkin dah jadi hantu dah. Cukuplah. Kami ada hal lagi. Biar kami masuk dulu. Siapa dia ni? Nampak asing sangat. Tak pernah nampak pun. Dia anak buah aku yang baru. Buat kerja kali ini, ramai yang terkorban. Aku tengok dia agak cerdik sikit, ada sedikit potensi. Jadi bawa balik, tambahkan tenaga kerja. Oh, macam tu. Tapi kami ada peraturan sini. Tak boleh bawa orang yang tak jelas latar belakang balik. Kalau Tetua Agung tahu, kita semua kena hukum. Alamak, itu bunyi loceng. Panggilan Tetua Agung. Cepat pergi. Kalau lambat, entah apa hukuman dari Tetua Agung nanti.
Senior, apa kita buat sekarang? Dah sampai sini, jom kita tengok. Sembah hormat, Tetua Agong. Hari ini kalian dipanggil ke sini untuk mendengar berita baik. Ketua bakal bertapa. Setelah beliau keluar nanti, Balai Dewa Darah akan dipimpinnya melakukan perkara hebat. Jangan sembunyikan, Tetua Agong. Apa berita baiknya? Cepat beritahu kami. Kini Balai Dewa Darah sangat perlukan anggota teras. Jadi aku akan pilih sebahagian daripada kalian untuk dilatih khas berkhidmat untuk ketua. Aku nak sertai. Bertahun aku berlatih, impian jadi anggota teras balai. Berkhidmat untuk ketua. Berilah peluang ini. Aku juga Tetua Agung. Aku sanggup berkorban untuk Balai Dewa Darah. Bagus, semangat tinggi. Jadi anggota teras balai bukan saja dapat sumber latihan berterusan, lebih penting akan diajar teknik langsung oleh ketua. Ini kemuliaan tertinggi. Hebat. Dapat teknik dari ketua, berkorban apapun berbaloi. Aku nak sertai. Pilihlah aku. Aku juga setuju. Aku nak sertai. Aku pasti tunjuk prestasi baik. Untuk Balai Dewa Darah, sanggup hadapi apa saja. Bagus, semangat wajah. Sanggup berkhidmat untuk balai kita. Yang mahu peluang, ikut aku. Tuan, apa yang hendak dilakukan? Tentu nak lihat sendiri. Ketua Balai Dewa Darah, ini peluang terbaik. Tak boleh lepaskan. Siapa dia? Kuat juga. Tuan, itu utusan utara, Danish Jamil. Walaupun kami sama utusan, tapi kekuatannya paling tinggi antara semua. Hanya di bawah Tetua Agung. Aduh. Aduh. Lagi siapa? Bagus, memang layak jadi utusan terkuat. Memang layak namanya. Dengan kekuatan begini, saya yakin Tuan pasti dapat anugerah besar. Jadi orang kanan utama di sisi ketua. Terima kasih atas pujian. Hamba pasti tak kecewakan. Harapan tetua dan ketua akan berkhidmat untuk balai. Bagus, Danish dah tunjuk kebolehan. Ada lagi pahlawan. Mahu mencuba? Saya nak cuba. Wah, Tuan. Betul ke ni? Baik. Tak sangka ada lagi yang tak takut mati. Mari. Faris Rahman ni apa sebenarnya? Betul lah. Ini anak buah siapa? Berani betul. Tak takut mati. Berani cabar. Utusan utara. Nampaknya anak buah baru utusan selatan. Baru masuk. Rupanya orang baru. Patutlah tak tahu maut. Budak ni hari ni kalau tak mati, pun separuh nyawa hilang. Tak tahu diri betul. Cuma orang baru je. Berani rebut. Perhatian ketua. Hari ini aku hapuskan kau. Supaya semua tahu siapa boleh kacau, siapa tak boleh. Balai Dewa Darah ni memang pelik. Ilmu macam ni tak patut ada di bumi. Jampi ni kau dapat dari mana? Benda ni bukan dari dunia ni. Nak tahu kau tak layak. Nanti kau mati. Tanya Raja Alam Maut. Mungkin dia bagi tahu. Utusan Agong. Nampaknya anak buah baru awak ini rasanya dah hancur berkecai. Sungguh tak sedar diri. Tak tahu pun kemampuan sendiri. Memang betul. Salah sendiri. Dia terlalu angkuh. Berani pula ganggu utusan utara. Inilah akibatnya. Boleh jadi pengajaran untuk semua orang baru. Supaya tahu peraturan Balai Dewa Darah. Habislah.
dia takkan betul-betul mati kan? Patutkah aku beritahu yang sebenarnya sekarang? Cepat-cepat putus hubungan dengannya supaya tak kena tempias. Tapi kalau dia tak mati pun, dia tahu aku khianat, aku pasti mati. Macam mana ni? Utusan Agung, kenapa dengan awak? Kenapa diam saja? Sakit hati ke sebab anak buah awak? Kamu semua memang buta. Orang yang aku pilih, mana senang nak kalah. Nanti kamu tengoklah. Tahniah, pilihan awak betul. Jalan awak akan lebih luas nanti. Tebakan aku tepat. Tak mungkin. Ilmu hitam apa yang awak guna? Kenapa langsung tak cedera? Jala petir aku dah kena awak. Benda macam ni nak lukakan aku? Cuma mainan kanak-kanak. Bermain masak-masak saja. Yok, mana mungkin ada artifak sakti macam ni? Walaupun aku tak tahu dari mana awak dapat benda ni, tapi nampak jelas awak pun tak tahu cara guna yang sebenar. Hari ini biar aku ajar awak cara yang betul untuk guna mereka. Atas titah suci, leluhur petir turun ke laman. Petir menyambar, hapuskan iblis dan kejahatan. Aku menurut titah langit, turunkan petir segera. Sekarang, aku layak jumpa ketua? Baik. Aku boleh bawa kau jumpa ketua. Ikut aku. Kau orang baru, tak tahu adat. Nanti jumpa ketua. Jangan cakap sembarangan. Ketua tanya apa, jawab saja. Kalau tak, walau sehebat mana pun, pasti mati. Itulah ketua. Hamba jumpa ketua. Calon yang layak sudah dibawa untuk jumpa ketua. Oh ya? Mari sini. Biar aku tengok. Kau. Rayyan Khalid, kau obses ilmu hitam, amal seni iblis, bunuh makhluk alam kayangan, bantai rakyat dunia fana, buat dunia huru-hara. Hari ini aku akan selamatkan dunia dari kau, bunuh pengamal sesat macam kau. Pengamal manusia hina? Sekarang berani lawan aku? Bukan kau. Walau semua dewa abadi bergabung, pun belum tentu lawan aku. Kau asah ilmu hitam, hilang sifat kemanusiaan. Walau tahap kerohanian setinggi manapun, tetap melawan hukum alam. Hari ini aku Faris Rahman, pasti tebas segala kejahatan. Tebas kejahatan? Sungguh menggelikan. Dunia ini memang yang kuat terus hidup. Aku cuma mau dapatkan kuasa lebih hebat. Apa salahnya? Kau pula, pura-pura mulia, berlagak penyelamat? Dapat kuasa, kau bunuh nyawa tak berdosa. Hisap tahap kerohanian orang lain. Kuasa yang dibeli dengan nyawa ramai, hanya buat kau semakin jahat, akhirnya ditelan tenaga iblis. Sedarlah. Sedarlah, dulu seluruh alam kayangan prasangka aku tak benarkan kuasa teknik lebih kuat. Semua yang berlaku hari ini, mereka yang paksa aku. Aku nak hancurkan alam kayangan hipokrit ini. Buat semua orang bayar harga. Degil tak sedar. Memandangkan kau tak insaf, jangan salahkan aku tak berbelas kasihan. Petir berhimpun. Tenaga benar bangkit. Tebas segala iblis. Lindungi semua makhluk. Segera terlaksana menurut titah. Rayyan, kau amal ilmu hitam, bunuh makhluk hidup. Hari ini jalanmu sudah habis. Jangan buang tenaga lagi. Aku akan tamatkan kau buat selama-lamanya. Kembalikan kedamaian dunia. Kalau kau ada 1000 tahun lagi untuk capai jalan abadi, mungkin kau boleh lakukan. Tapi kau ingat, dengan tahap kerohanian kau sekarang, boleh bunuh aku? Langit dan bumi bangkit, akar segala tenaga, meterai iblis,
rantai membelit tubuh. Segera terlaksana menurut Tita. Aku memang tak mampu bunuh kau, tapi aku boleh meterai kau sepenuhnya. Sisa hidup kau di neraka dunia, bertaubatlah baik-baik. Berani kau! Jangan harap kau boleh meterai aku. Aku pasti bebaskan diri. Aku pasti buat kau bayar. Kau tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Aku akan pecahkan meterai ini. Sedut lebih banyak kuasa makhluk hidup. Cari kau berkeping-keping. Aku akan jadikan seluruh dunia manusia. Seluruh alam kayangan mati bersamaku. Ha ha ha! Tuan. Ini kenapa dengan Tuan? Kau bawa dia ke sini. Kau berjaya buat satu kerja besar. Ah? Tuan kenal dia? Ini tak ada kaitan dengan kau. Kau undur dulu. Macam mana? Jumpa kawan lama aku di sini? Terkejut tak? Terkejutkah? Bukankah sudah aku meterai di alam kayangan? Apa yang berlaku kemudian? Apa yang berlaku? Takdir masih menyebelahiku. Di bawah lahar itu, aku hampir putus asa. Tetapi aku terjumpa satu rekahan ke alam manusia. Rekahan itu menghubungkan ke alam dunia ini. Aku gunakan sisa tenaga iblis, lepaskan diri dari meterai itu. Aku lari ke sini melalui rekahan. Walaupun tenaga kehidupan dan tenaga roh di sini lemah, cukup untuk aku pulihkan tahap kerohanian. Jadi, selama ini kau kumpul kekuatan secara senyap, bangunkan balai dewa darah, bunuh makhluk di dunia, sedut tenaga kehidupan mereka. Semua untuk pulihkan tahap kerohanian, untuk kembali ke alam kayangan, buat balas dendam. Balas dendam sudah tentu. Dulu kau meterai aku dalam neraka dunia. Aku impikan balas dendam ini. Sasaran aku sekarang ialah seluruh dunia. Kau rosakkan alam kayangan pun belum cukup? Sekarang nak buat apa pada bumi? Buat apa? Gunakan alam ini untuk kembali ke kemuncak kuasa. Aku akan kuasai seluruh dunia manusia. Jadi penguasa dunia ini. Kuasai seluruh dunia. Aku takkan biarkan kau berjaya. Dulu aku dah kalahkan kau sekali. Hari ini pun aku boleh kalahkan kau lagi. Kalahkan aku? Kau terlampau angkuh. Kemenangan kau dulu cuma nasib baik saja. Sekarang kau berada di dunia manusia yang tenaga spiritualnya nipis. Tahap kerohanian kau merosot teruk. Berani lagi bercakap besar. Jangan sangka aku tak tahu. Di dunia ini, kuasa kau tinggal tak sampai 1/10. Tapi aku boleh terus-terusan menyedut tenaga spiritual makhluk dunia. Kau langsung bukan lawan aku sekarang. Walaupun tenaga spiritual tak cukup, aku rela korbankan nyawa untuk halang kau musnahkan dunia manusia. Jangan risau, aku takkan bunuh kau mudah-mudah. Aku nak perlahan-lahan seksa kau. Macam dulu kau buat pada aku. Biar kau rasa sendiri keputusasaan. Jangan harap. Menyusup ke langit dan bumi, lenyap sejauh ribuan batu sekelip mata. Segera terlaksana menurut Tita. Lari? Tak apa. Aku tetap akan turun ke dunia ini tak lama lagi. Untuk rampas dunia ini. Mana lagi kau boleh sembunyi? Abang pergi mana? Kami tak nampak abang lepas kami sedar. Kami risau sangat. Abang luka? Aku okey, jangan risau. Luka cala sikit saja. Tak mengapa. Sekarang ada perkara lebih penting. Aku perlukan bantuan korang. Apa lagi yang lebih penting daripada abang luka? Tak ada masa dah. Perkara ini menyangkut hidup mati manusia. Jangan tangguh. Dengar dulu. Semua artifak sakti dan batu roh di sini, dan semua sumber pemurnian diri yang kukumpul selama ini, semua untuk kau gunakan. Aku perlu kau berangkat segera. Kumpulkan semua keluarga pengamal. Bersatu, hadapi musuh bersama. Jangan risau, pasti kulakukan. Aina, ikut saja. Catatan dalam scroll ini, pasang formasi sihir di sekeliling rumah kita. Formasi ini menentukan hasil pertempuran ini. Sangat penting. Abang, apa sebenarnya berlaku? Ada bahaya besar yang Anda datangkan? Ketua Balai Dewa Darah ingin turun ke dunia. Nanti, dunia manusia akan hancur. Tiada yang terselamat. Malapetaka besar hampir tiba. Hidup mati manusia. Bergantung pada perempuan ini.
pertempuran ini, kita mesti menang. Tolonglah, pastikan sampai. Wah! Ada hantu? Ayah! Mungkinkah kau nak tolong dia? Anak perempuan lagi anda tu, dia dah hinakan aku dalam pertandingan. Buat aku hilang muka. Kita betul-betul nak tolong dia ke? Ini soal naik turunnya dunia. Hidup mati manusia. Ibu kau yang tak seberapa tu, apa sangat maknanya? Kalau iblis betul-betul turun, keluarga Basri pun tak akan selamat. Bila sarang musnah, mana mungkin ada yang selamat? Tapi aku memang tak boleh terima. Orang besar tak kisah hal kecil. Lindungi dunia manusia, itu tanggungjawab semua. Keluarga pengamal. Mana boleh sebab dendam pribadi? Abaikan nyawa semua orang? Atuk, kata dia orang nak datang ke? Datang, mesti datang. Atuk yakin sangat? Dalam pertandingan baru-baru ni, kita dah sakitkan hati banyak keluarga. Jangan lihat keluarga-keluarga ni selalu bertarung terang-terangan dan diam-diam. Tapi bila krisis sampai, dia orang akan lupakan dendam. Bersatu hati sama lawan musuh luar. Ini perasaan yang terpatri dalam tulang sumsum kita. Tengok, bukan dah datang ke? Itu bukan ketua keluarga Basri. Kenapa dia sendiri turun? Apa sebenarnya berlaku? Cepat tengok, bukan Basri je. Semua keluarga dah gerak. Orang tua Basri, terima kasih, boleh lupakan dulu. Datang sendiri tolong kami. Budi ini, keluarga Iskandar takkan lupakan. Pak Iskandar, tak perlu cakap macam tu. Lindungi dunia manusia, memang tanggungjawab kami. Keluarga Basri pasti turut serta. Tak perlu sebut pasal Budi. Pak Iskandar, Pak Basri, kami dapat berita. Langsung panggil semua murid datang ke sini. Kami pasti bersatu hati. Ada keputusan sama. Betul. Perselisihan dulu itu hal kecil. Lindungi nyawa semua makhluk di dunia, baru perkara paling penting. Baik, baik. Kalau macam tu, harap semua tolong. Mereka dah datang. Sekumpulan semut berani bentang formasi di sini. Untuk halang aku hargai kalian berlatih susah. Beri satu peluang. Letak senjata sekarang, tunduk pada aku, sertai Balai Dewa Dara. Aku akan biarkan kalian hidup, malah beri kuasa lebih hebat. Jadi, orang kanan utama. Iblis jalan sesat. Jangan berlagak. Kami turun-temurun lindungi dunia. Kau iblis bunuh makhluk hidup. Nak kami tunduk, kecuali kami mati. Oh, ada sedikit semangat. Tapi, semangat di depan, kuasa mutlak, langsung tak berharga. Kamu ingat, dengan cuma pasukan lemah begini, boleh halang aku? Hari ini kami, semua keluarga satukan Tenagaro. Kau dah dibenci semua orang. Betul, kami takkan tunduk pada kau. Dia hantu berlaku, sekarang kita maruah walaupun mati bertarung. Kami akan biar kau musnahkan dunia. Takkan tunduk. Bunuh iblis. Lindungi dunia. Tak mau cara baik, nanti terima pada. Kalau degil nak cari maut, aku bagi kalian rasa dulu, rasa putus harap. Rasakan kuasa ini. Kalau kamu tunduk sekarang pada aku maafkan nyawa kamu. Kalau tidak, aku hancurkan tulang kamu satu-satu. Kami takkan tunduk. Nak kami menyerah? Kecuali manusia pupus dulu. Jangan harap. Bagus, sangat bagus. Kalau kamu semua degil begini, jangan salahkan aku kejam. Aku nak tengok sampai bila kamu boleh tahan. Ayah, kita menyerah sajalah. Aku tak nak mati. Ketua, ampun. Kami rela tunduk. Sertai Balai Dewa Dara. Harap Ketua maafkan. Kami berdua ayah dan anak. Ketua, ampun. Kami rela tunduk. Firdaus, pengecut. Keturunan kami jaga dunia. Kau khianati semua. Hanya demi hidup, tunduk pada iblis. Orang bijak tahu membaca keadaan.
Kamu berdua lebih bijak daripada semut degil ini. Memang bijak. Memandangkan kamu bijak, aku sebagai ketua akan beri kamu tua. 2 pil iblis ini, telan, tenaga roh, akan melonjak serta-merta. Pecah tahap semasa. Jadi orang kanan, Balai Dewa Darah. Terima kasih, Tuan. Kami pasti setia sampai mati. Sanggup hadapi apa saja. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas kekuatan ini. Kami rela untuk Tuan bunuh semua penentang. Bantu Tuan kuasai dunia. Nampak tak? Inilah faedah tunduk padaku. Yang bijak, segera berlutut menyerah. Kalau tak, tak perlu lagi. Sedarlah semua. Lawan Tuan cuma mati. Tunduk Tuan dapat kekuatan hebat macam ini. Apa salahnya? Yang bijak. Cepat berlutut tunduk. Jangan salahkan kami berdua. Kalau tak sopan nanti. Diam, kamu berdua. Raksasa pengkhianat. Untuk hidup, khianati semua. Jadi rupa, bukan manusia, bukan hantu. Berani ajak kami jadi boneka iblis? Betul. Kamu berdua sudah tak layak jadi saudara kami. Hari ini kami tegas keadilan, hapuskan 2 pengkhianat. Degil sungguh. Kalau tak nak tunduk, bunuh saja semua. Biar semua lihat akibat lawan aku. Perintah Tuan dilaksana. Cuma ini, nak halang kami? Lihat berapa lama tahan. Faris Rahman, kau datang tepat pada masanya. Aku dan ayahku telah diberi kuasa oleh ketua. Kekuatan kami jauh berbeza sekarang. Hari ini pasti akan kubunuh kau. Mampus kau! Khianati umat manusia. Jadi boneka iblis. Inilah nasibmu. Sampah tetap sampah. Ryan Khalid, kau zalimi makhluk hidup, kacau dunia manusia. Hari ini akan kuselesaikan dendam 1000 tahun ini. Kau layakkah? Dulu di alam kayangan, kau cuma bertuah sempat meterai aku. Sekarang, kau di alam manusia. Yang tenaga spiritual di sini, walaupun pulih dari luka, kau tetap orang yang kukalahkan. Apapun cara kau cuba, takkan boleh kalahkan aku. Sudah kukatakan, kau bukan lawanku. Nak lari lagi? Kau ingat boleh lari? Hari ini takkan kubiarkan. Kau lepas lagi. Apa helah kau? Formasi tak guna apa ini? Ryan Khalid, kau ingat aku tak lawan kau. Kau salah. Cuma formasi biasa saja. Kau sangka helah kecil ini akan berguna untukku? Formasi ini bukan sekadar untuk hapuskan kau. Ia jalan pulangku untuk kau. Apa maksudmu? 1000 tahun lalu, kita bertarung di alam kayangan. Aku sempat meteraimu, tapi di dunia manusia ini, tenaga spiritual terlalu tipis. Ia halang kekuatanku. Jadi formasi ini, fungsi sebenarnya ialah hantar kita kembali ke alam kayangan. Di sana, aku akan selesaikan perkara lama kita. Apa? Pinjam kuasa langit dan bumi. Gerbang abadi terbuka. Merentah salam. Segera terlaksana menurut titah. Tidak! Kekuatan makhluk abadi. Kau sudah mencapai jalan abadi? Mustahil. Ryan Khalid. Dendam 1000 tahun. Habiskan hari ini.
Aku tak rela. Aku tak rela. Dendam ribuan tahun. Berakhir hari ini. Kak Sarah, abang, dia akan selamat kan? Rayyan Khalid begitu kuat, abang boleh kalahkan dia? Aisyah, jangan risau. Faris sangat kuat. Dia berani pancing Rayyan ke alam kayangan, pasti ada keyakinan. Kita perlu percayakan dia. Dia pasti kembali selamat. Tuan Tua Iskandar, orang tua pasti. Menurut kalian, kalau saudara benar kalahkan Rayyan Khalid, adakah dia akan kembali? Terbenam dalam tenaga dunia. Kalau orang lain mungkin akan pilih tinggal di alam kayangan. Ketua keluarga Basri betul. Alam kayangan tempat Faris sepatutnya diboleh bebas sepenuhnya dari ikatan dunia fana. Capai tahap lebih tinggi, kita tak patut paksa dia balik. Harap dia selamat dan lancar saja. Aina, jangan menangis. Walaupun abang tak balik, kita mesti kekal baik. Kenapa menangis? Abangmu belum mati lagi? Abang, Faris, payahnya kau. Apa rancangan kau selepas ini? Sekarang iblis dah kalah. Dunia aman damai. Apa yang aku nak? Cuma orang di sisi selamat dan lancar. Kembali ke kehidupan biasa saja. abang, kau betul-betul takkan pergi buat selamanya? Sini rumah aku. Nak pergi mana lagi? Baguslah kalau macam tu. Jangan tipu aku. Lepas ini kita bertiga, tak perlu berpisah lagi. Bertiga? Ada Kak Sarah juga. Dia pun keluarga kita. Apa kau cakap? Keluarga apa? Belum lagi sekarang,